perlu ke kita beli kemah yang mahal untuk family camping? Assalamualaikum, saya Ril. Selamat kembali ke channel Michael Journey. Okey, sebelum tu macam biasa, bagi korang yang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Michael Journey. Okey, bagi korang yang dah lama subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana sentiasa support kami dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okey. Sebenarnya ramai yang tanya, perlu ke kita nak beli kemah yang mahal untuk family camping? Okey, sebenarnya pada saya benda ni tak salah. Benda ni adalah subjektif lah, nak beli kemah mahal ke kemah murah ke, so terpulang kepada masing-masing. Tapi yang saya galakkan adalah kalau korang nak start dengan family camping, korang mulakan dengan kemah yang biasa dululah. Walaupun korang mampu, tapi personally pada saya, kita start dulu dengan kemah yang biasa-biasa. Sebabnya camping ni nampak macam seronok, tapi sebenarnya dia memang sangat penat. Sebab bila kita family camping, komitmen kita lagi besar. Sebab kita bukan camping seorang-seorang, sebab kita kena camping dengan satu keluarga. So satu keluarga tu memang kita kena jagalah, dan kita kena make sure satu family kita memang suka dengan aktiviti ni. Okay, lepas tu bila dah semua suka, semua enjoy, semua baru slowly kita boleh upgrade lah kepada kemah-kemah yang lebih baik. Okay, lagi satu, sebenarnya tak semua orang, tak semua family dia serasi lah dengan hobi camping ni. Ada yang dia dah cuba sekali dua, lepas tu masing-masing penat dan dia orang dah stop. Jadi that's why lah saya memang galakkan kalau korang yang baru nak start, mulakan dengan kemah-kemah yang biasa, yang tak terlalu mahal. So at least lah bila korang tak serasi dengan camping ni, so kerugian korang tu tak berapa banyak lah. Okay, normally harga kemah untuk family ni dia sebenarnya dia agak mahal sikit lah berbanding kemah-kemah biasa. Biasa kalau range family tent yang okey adalah lebih kurang 500 ke atas lah. Okay. Ataupun kalau korang nak start dan korang tak nak spend yang tinggi, so korang pun boleh beli dome tent. Dome tent cari saiz yang besar lah, untuk 6 orang ataupun untuk 8 orang. So dome tent ni pun okey juga kalau korang nak gunakan sebagai family tent. Contohnya macam brand daripada Deer Creek, saiz dia untuk 8 person tu memang agak tinggi. So memang agak selesa lah kalau family korang dalam 4 orang ataupun 5 orang, memang sesuai lah untuk starting. Okay, sekarang saya nak share sikit pengalaman kita orang. Macam kita orang pun start dengan camping ni pun guna tent yang harga dia tak terlalu mahal. Masa tu kita orang beli dekat Decathlon, kemah Quechua Arpenas 3. Harga dia dalam RM200. So tu adalah kemah pertama kita orang lah. Masa tu memang kita orang tak tahu apa-apa dan kita orang rasa kemah tu sesuai dan kita orang beli dan kita orang pergi camping lah. Tapi bila kita orang dah pakai, kita orang rasa kemah tu agak sempit lah untuk kita orang berempat, walaupun masa tu anak-anak pun kecil lagi. Dan bila kita orang camping tu seronok, tapi bila tidur tu agak rasa sempit. Bila dah rasa pengalaman tu, dan baru kita orang tahu dan yang kita orang perlukan kemah yang lebih besar lah. Okey, lepas kita orang rasa kemah first kita orang tu agak sempit dan kita orang terfikir tu upgrade lah. So kita orang jual semua tent-tent yang kecil ni. Lupa nak cakap, yang tent yang kecil tu kita orang beli lagi satu. So jadi 2 unit lah, satu untuk 3 person, satu lagi untuk 2 person. So walaupun dah ada 2, masih lagi rasa sempit lah. Kita orang decide untuk beli satu family tent, dan kita orang beli masa tu adalah Arpenas Family 4.2. Harga Arpenas Family 4.2 ni lebih kurang dalam RM600. Masa tu kita orang rasa beli tent RM600 ni pun memang dah agak mahal lah. Tapi bila kita orang pakai, kita orang camping dekat Sungai Pau, masa tu memang rasa sangat best, rasa sangat selesa. Sebab family tent ni dia lebih tinggi lah. Jadi kalau kita nak buat apa-apa aktiviti, contohnya kita nak solat ke, kita nak tukar baju ke, semua lebih selesa lah. Dan sejak daripada tu kita orang makin lagi rasa seronok dengan family camping. Okay, bila kita orang dah banyak kali camping dengan 4.2 ni, dan 4.2 ni pada kita orang memang best lah, memang semua okey, kecuali dia punya ventilation, sebab dia kekurangan dia punya tingkap dan juga ruang udara untuk keluar masuk. Dan selepas tu kita orang upgrade ke High Peak Como 6.
kemah ni harga dia lebih mahal sikit. Masa tu harga dia lebih kurang RM900 lah, dan kita orang tukar ke Highpeak Como 6. Dia punya bentuk lebih kurang sama, dia punya feature pun lebih kurang sama, dan dia besar sikit. Yang lagi best sebab dia ada 2 pintu, so dia punya ventilation memang lagi baik lah. Highpeak Como 6 ni memang kita orang pakai lama, kira dah jadi kita orang punya tent utama lah. Okey, bila dah kerap camping, kita orang sedar yang kita orang memerlukan lagi satu tent sebagai tent kedua lah, ataupun second tent. Sebabnya Highpeak Como 6 ni nak pasang dia tu agak licin. Jadinya bila nak camping satu malam, dia agak kurang berbaloi lah. Dia macam agak penat bila kita pasang hari ni, besok nak kena buka dan kemas. Pada kita orang tu agak memenatkan lah. So kita orang decide untuk cari satu tent lagi yang dia lebih compact dan lagi cepat pasang dan sesuai lah untuk camping satu malam. So lepas tu kita orang pakai satu tent ni Nevada 4 daripada Highpeak juga. Harga dia lebih kurang 400. Dia actually dome tent. Size dia pun kira agak besar juga, kira okey lah untuk camping satu malam. Masalah yang sama juga, Highpeak Nevada ni dia agak panas sikit lah untuk kita orang. Dan kita orang jual dan kita orang upgrade kepada Arpenas Base M lah sebagai second tent. Arpenas Base M ni harga dia lebih kurang 400 lebih lah. So Arpenas Base M ni memang best lah, dia punya ventilation dia tu. So apa yang saya share pengalaman ni, actually kita orang pun ambil masa lah untuk upgrade dari satu tent pada tent yang lebih baik, yang lebih mahal lah. So benda tu adalah bergantung pada keperluan masing-masing. Sebenarnya bergantung pada keperluan keluarga kita lah. So kalau kita rasa kita perlu upgrade yang lebih baik, so kita boleh slowly mencari tent yang ikut cita rasa kita, ikut keperluan kita. Pada saya, tent-tent ni dia masing-masing dia ada kelebihan dan kekurangan sendirilah. Okey, macam sekarang kita orang dah baru je upgrade kepada kemah yang baru ni. Ini adalah kemah Coleman. Ini model lighted instant up 8% dark room. Yang ni memang lebih mahal lah berbanding tent yang kita orang sebelum ni. So walaupun dia lebih mahal dan kita orang rasa dah sampai waktulah kita orang mencuba tent yang lebih orang kata lebih premium lah. Bila tent mahal ni, kita kena make sure dia, apa yang kita bayar tu adalah berbaloi lah dengan apa yang kita dapat. So macam kita orang dah try, kualiti dia memang sangat baik lah. Lagi satu, dia punya feature dia pun ada banyak. So nanti saya akan highlight sikit apakah feature-feature tent yang mahal macam ni, yang membuatkan kita rasa berbaloi lah untuk dengan apa yang kita bayar. Okey, secara jujurnya kemah ni pada saya, pada kita orang lah, memang agak mahal. So kita orang beli kemah ni harga dia dalam 3,000 lebih lah. Sebabnya kemah ni dari Australia dan kita orang kirim dengan kawan kita orang lah. So bila harga dia agak mahal dan lama jugalah kita orang decide untuk beli kemah ni, sebab kita orang dah shortlist lah beberapa kemah lain dan kita orang memang list dengan detail lah apa yang kita orang perlukan, apa yang kemah ni akan bagi. Dan so benda tu akhirnya kita orang decide untuk beli kemah ni lah. So ni adalah Coleman lighted instant up North Star. So sebenarnya apa yang kita orang perlukan adalah satu kemah yang cepat pasang, sebab kita orang dah 2 tahun lebih lah camping dan telah camping sebanyak lebih kurang 40 kali family camping, dan kita orang perlukan satu kemah yang cepat dipasang. So masa kemah-kemah sebelum ni agak lambat, memang agak leceh sikit lah. So bila dah lama ni kita orang memerlukan satu kemah yang cepat lah. So kemah ni jenis instant up, so dia nak pasang dia pun memang lebih cepat. Okey, selain daripada dia cepat dipasang, ciri-ciri yang kita orang nak adalah dia punya satu ventilation yang baik lah, satu sistem ventilation dia yang baik. So pada kita orang, kemah ni memang dah menepati kita orang punya spek. So kita orang nak kemah yang ventilation yang baik. Kemah ni dia penuh dengan tingkap, kita boleh kata keliling pun ada tingkap lah, even kat bawah ni pun ada ruangan udara lagi. So memang ini adalah ciri-ciri yang kita orang nak lah. Okay, dan kita orang memang nak kemah yang sangat praktikal, yang boleh
Maksudnya tak kisah dalam apa saja keadaan, dia boleh di set ikut yang kita orang nak lah. Macam kemah ni, dia memang sangat praktikal. So dari segi dia punya layout dia, kita orang boleh set macam mana sekalipun lah. Sama ada kita nak view dia pintu besar ni dengan view yang kita nak, ataupun kalau space dia limited, kita boleh set yang pintu tepi ni jadi view utama lah. Okay. So benda ni memang penting pada kita orang lah, sebab kadang-kadang setiap campsite dia berbeza-beza, tak sama lah dia punya keadaan dia. So lagi ciri-ciri yang kita orang nak adalah kemah yang privacy lah. Macam kemah ni dia jenis dark room. So bila kat dalam tu dia sangat privacy lah. Bila kita tutup dia punya fly ni, dia akan jadi gelap. So macam untuk yalah, untuk kaum wanita dia lebih selesa lah bila kemah tu dia privacy, dan dia lebih suka lah benda-benda macam ni. So bila siang, bila nak berehat pun kita boleh rehat dengan tenang. Okay, dan yang terakhir, macam kemah ni saya suka sebab dia ada bagi extra feature yang buatkan kita orang rasa kemah ni memang best lah. Contohnya kemah ni dia dah datang sekali dengan lampu. So kat dalam ni dia dah ada lampu kat atas, kat dalam. So kita orang tak perlu pasang lampu lagi lah kat dalam, just lampu kat bawah-bawah je lah kalau perlu. Dan dia dah bagi sekali dengan alas kaki. Alas kaki ni sebenarnya nampak macam tak ada apa, tapi sebenarnya penting juga sebab bila kita nak masuk, bila kita pijak atas tanah ni dia akan kotor lah. So bila ada alas kaki, at least kita boleh pijak atas alas kaki ni dulu sebelum masuk kemah. Okay, lagi satu yang saya suka feature dia adalah dia bagi tali ni warna kuning terang. Okay. Tali ni memang sangat penting lah. Kalau warna dia gelap, dia memang susah lah kalau kita nak nampak. Terutamanya kanak-kanak, kadang dia suka berlari kan. So bila tali ni warna terang kuning macam ni, so dia jelas lah untuk kita nampak. Even pada waktu malam pun memang senang nampak. Okay, macam kemah ni juga dia bagi sekali pole untuk awning depan, awning tepi ni memang dia dah disertakan sekali. Jadinya biasanya kalau kita pergi kemah untuk pole-pole tambahan macam ni, kita kena beli sendirilah pole-pole ni. Tapi macam ni memang dia orang dah bagi sekali lah. Lepas tu yang bestnya, pole ni special sikit, ada macam satu cangkuk ni. Okay. Cangkuk ni pada saya boleh nampak macam pelik kan, tapi sebenarnya penting ke. Sebab kadang-kadang fly ni dia sebenarnya boleh terangkat. So kalau yang biasa yang lurus tu dia akan tercabut. So macam ni at least dia akan sangkut kat sini lah. Okay. Dan juga dia punya yang ni, ni adalah getah, membuatkan bila kita tarik fly ni, bila angin kuat dia lebih fleksibel lah, dia lebih anjal. So kalau begini tali biasa dia akan stres lah, dia akan tegang. So benda tu takut bila angin terlalu kuat dia akan boleh buatkan kita punya fly ni dia koyak. So dan lagi satu, yang ni kualiti material dia memang pada saya memang agak baik, memang sangat baik. Kalau yang macam ni memang dia coating dia tebal, dia ada coating warna hitam, sebab tu dia panggil dark room. So even inner dia ni pun kalis air. Lepas tu dia punya zip dia pun semua bagus. Dia ada double zip. So dia punya finishing, dia punya jahitan dia pun sangat kemas. Okay, tu je lah video so far. Itulah pada saya, sebenarnya tak salah pun kalau kita nak beli kemah mahal, tapi kena make sure apa yang kita beli tu berbaloi lah dengan apa yang kita bayar. Dan benda tu ikut kita punya keperluan, kita punya keperluan kita punya sekeluarga lah, apa yang kita perlukan. Dan kita kena pastikan, kita kena check dulu, kita jangan main beli je lah. Kita kena make sure benda tu memang betul-betul ikut kita punya cita rasa lah. Ikut kita punya apa yang kita nak, apa yang benda tu membuatkan kita rasa puas lah bila kita pergi camping dengan family ni. Okay, sebenarnya dalam camping ni dia tak ada betul atau tak ada salah. So sebenarnya bergantung pada masing-masing lah. So apa yang saya cakap ni adalah berdasarkan pengalaman kita orang sendiri.
Okey, kalau korang ada pendapat lain, korang boleh tulis kat ruangan komen. Macam biasa, kalau korang rasa video ni bermanfaat, okey, korang boleh share video ni. Dan jangan lupa subscribe channel Michael Journey serta tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okey, semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.